Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 September 2022 bersama dengan saya Nusyiha Mama Amin. Najib Razak dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur HKL petang semalam kerana mengalami masalah tekanan darah. Susulan itu, perbicaraan rasuah 1MDB bekas Perdana Menteri itu bernilai 2.28 bilion ringgit pagi ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah dikosongkan. Semasa prosiding mahkamah terbuka di hadapan Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sekira, Peguam Bela Utama Muhammad Syafiq Abdullah mengesahkan Najib dimasukkan ke hospital. Menurut Syafiq, ujian tertentu akan dijalankan ke atas Najib dan akan mengambil masa beberapa hari lagi. Syafiq menambah bahawa terdapat kemungkinan Najib perlu dipindahkan dari HKL ke Institut Jantung Negara. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kunyalam berkata pihaknya tidak mempunyai bantahan terhadap permohonan pihak pembelaan untuk mengosongkan prosiding hari ini. Sekira kemudian membenarkan perbicaraan hari ini dikosongkan dan perkara itu dipanggil petang esok bagi memaklumkan keadaan tertuduh kepada mahkamah. Najib ketika ini berdepan 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 2.28 bilion ringgit daripada dana 1MDB. Sementara itu, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menafikan bahawa HKL telah memberikan ubat yang berbeza kepada bekas Perdana Menteri itu. Menurut Khairy, dakwaan ahli keluarga dan pegawai KAS Najib yang mengatakan ubatnya ditukar bukan satu gambaran penuh mengenai perkara itu. Dia dulu ambil ubat original sebab dia beli daripada hospital swasta. Bila dirujuk kepada HKL, we have a formulary which is our blue book lah. Kita ubat-ubatan yang diberi di hospital kerajaan. Ubat itu sama. Formulation dia sama. Tetapi dia bentuk generik. So macam kita ambil Panadol ataupun kita ambil PCM generik lah. It's the same thing. Jadi tuduhan yang mengatakan bahawa ubat itu ditukar seolah-olah memberi gambaran bahawa ubat yang berbeza tidak benar. Khairy turut menegaskan Najib berada dalam keadaan stabil dan akan kekal di HKL walaupun ada kabar angin mengatakan dia mungkin akan dipindahkan ke Institut Jantung Negara. Menjawab tuduhan bahawa permintaan Najib pada hujung minggu lalu untuk ditahan di ward telah ditolak, Khairy menjelaskan keputusan itu dibuat berdasarkan pandangan doktor pakar. Pandangan profesional daripada semua pakar yang telah memberi rawatan kepada Dr. Najib, telah melihat kepada keadaan kesihatan beliau, adalah bahawa beliau dalam keadaan yang memuaskan untuk dihantar balik. Dan tidak ada sebab pada hari Ahad untuk beliau kekal berada di hospital. Ini pandangan profesional daripada semua pakar. Sokong media bebas dengan melanggan Malaysia Kini pada harga RM168 setahun sempena promosi istimewa Hari Malaysia dari 12 hingga 19 September. Anda boleh menebus promosi tersebut dengan mengimbas kod QR yang tertera serta menggunakan kod Kini TV 916. Kita ke perkembangan berikutnya. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menjangkakan akan menemui pucuk pimpinan UMNO atau Top 5 dalam masa terdekat bagi membincangkan tarikh PRU15. Menurutnya, pertemuan itu akan dilakukan sebelum perbentangan Belanjawan 2023 yang dijadual berlangsung pada 7 Oktober depan. Top 5 UMNO merujuk kepada Presiden Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Presiden Muhammad Hassan serta 3 naib Presiden iaitu Muhammad Khalid Nordin, Mazir Khalid dan Ismail sendiri. Bercakap kepada pemberita di Pulau Pinang hari ini, Ismail berkata seperti yang telah dijelaskannya sebelum ini, sebarang keputusan mengenai PRU ke-15 akan diputuskan selepas berbincangan dengan Top 5 UMNO. Sebelum ini, Muhammad Hassan mengesahkan Perdana Menteri telah memberikan komitmen bahawa PRU ke-15 akan diadakan pada tahun ini. Ismail ketika ini menerima tekanan hebat daripada pimpinan UMNO untuk membubarkan Parlimen bagi memberi laluan kepada PRU yang berpotensi menjadikannya Perdana Menteri paling singkat dalam sejarah Malaysia. Sementara itu, ketika diminta mengulas mengenai keadaan kesihatan Najib Razak,
Ismail berkata dia telah berhubung dengan Kementerian Kesihatan supaya memenuhi keperluan kesihatan bekas Perdana Menteri itu. Sementara itu, anggota MKT UMNO Razlan Rafi menyifatkan Rafizi Ramli sebagai pengecut apabila meramalkan kehancuran UMNO dan BN. Katanya kenyataan timbalan Presiden PKR itu memperlihatkan Rafizi faham bahawa rakyat telah menolak Pakatan Harapan. Bercakap kepada Malaysia Kini, Razlan turut menyifatkan kenyataan Rafizi itu sebagai belum masuk bertanding dan sudah mengaku kalah. Razlan berkata demikian bagi mengulas ucapan Rafizi di Perhimpunan Mega PKR pada Ahad lalu yang meramalkan UMNO dan BN akan terkubur dalam tempoh 5 hingga 7 tahun lagi. Dalam ucapannya, Rafizi turut mendakwa parti lawan PAS dan Bersatu akan turut sama berkubur bersama-sama UMNO dan BN. Mengulas lanjut, Razlan berkata, ungkapan UMNO terkubur telah banyak kali dimainkan parti lawan, namun gabungan itu telah belajar daripada kekalahan lalu. Sebaliknya, kata Razlan, PH sendiri berdepan banyak isu keyakinan termasuk berhubung isu penggunaan logo pada PRU ke-15. Atas sebab itu, kata Razlan, Rafizi bertindak memainkan isu untuk menyerang UMNO dan BN menjelang PRU akan datang. Berita seterusnya. Dr. Muhammad Kirtoyo diberitahu agar tidak menyalahkan kerajaan PH berhubung kontroversi penyawartaan hutan simpan Bukit Cerakah. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari turut meminta bekas pemimpin UMNO itu melihat pada cermin kerana menunding jari kepada kerajaan sekarang. Agreement terhadap banyak keputusan dia tu kerajaan negeri expose sampai 1 bilion disebabkan rampasan tanah yang dibuat 2008 dan sebagainya. Dia tak boleh nak pass the buck. Dia ingat dia pass the buck macam tu. Dia cakap don't pass the buck to the previous administration. But he has to responsible as a responsible Menteri Besar. Khair yang juga bekas Menteri Besar Selangor dilaporkan meminta Amiruddin untuk tidak menyalahkan kerajaan BN berhubung status sebahagian kawasan hutan simpan itu yang telah dinyawarta. Khair berkata kerajaan Selangor yang ditadbir PH ketika ini mempunyai kuasa untuk menghentikan sebarang pembangunan di negeri berkenaan. Pengarah Strategi Amanah Dr. Zulkifli Ahmad percaya usaha muda untuk menyertai PH menjelang PRU 15 sebagai strategi dan percaturan taktikal yang baik. Katanya parti komponen PH perlu bekerjasama dengan parti yang seiringan dan mempunyai misi, visi serta tujuan perjuangan yang sama. Bercakap kepada Berita Harian, Ahli Parlimen Kuala Selangor itu juga berkata isu tersebut perlu dibincangkan secara baik di belakang tabir. Dr. Zulkifli menyorot bahawa PH dan MUDA mempunyai matlamat yang sama iaitu pembinaan semula negara khususnya dari segi ekonomi, tadbir urus dan memerangi salah guna kuasa dan rasuah. Tambahnya kemungkinan tiada parti politik boleh berdiri sendiri pada PRU akan datang. Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebelum ini berkata MUDA berminat untuk menyertai PH dan rundingan tidak rasmi dengan kepimpinan gabungan itu sudah pun bermula. Walaupun sebilangan ahli politik PH menyatakan kebimbangan terhadap usaha MUDA untuk menyertai gabungan itu, pengerusinya Anwar Ibrahim kemudiannya berkata mereka akan membincangkan permohonan MUDA. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.